Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah bulanan. InsyaAllah sambungan pada bulan lepas dari kitab Risalah Irsyad Al-Jawiyin ila Sabilil Ulama Al-Amilin. Ke surat yang kedua saya sambung daripada yang hari itu. Maka sah dan boleh bahawa dikatakan kepada mereka yang tersebut itu lebih bodoh daripada binatang-binatang yang sah dibuat kurban dengannya. Marilah baca firman Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Artinya tidak ada mereka itu melainkan seperti binatang-binatang yang sah dibuat kurban dengannya, bahkan mereka itu terlebih sesat lagi. Jadi perbincangan malam ini sambung daripada kuliah yang lalu, yang mana digambarkan orang yang mengutamakan kehidupan dunia ni, orang yang masyghul, bersibuk dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara itu. Maka Syekh ini menyebutkan bahawa mereka itu adalah terlebih teruk, terlebih sesat daripada binatang ternakan. Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang-binatang ternakan. Ini kita sebut tadi yang boleh dibuat kurban. Bahkan hum adallu sabila, jalan mereka itu lebih sesat lagi. Jalan yang dipilih, cara bawaan dalam kehidupan mereka, gaya hidup mereka, perlakuan mereka ataupun tingkah laku mereka, manusia ini yang sibuk dan mengutamakan kehidupan dunia itu berbanding akhirat, itu kita lebih teruk ataupun lebih sesat daripada binatang ternakan. Jalan yang mereka pilih itu lebih sesat daripada binatang ternakan. Nisbah jalan maka adalah pada ayat ini Tuhan menerangkan kepada kita, nisbah jalan, ayat kalimah yang terakhir dalam ayat yang dibawa ini, iaitu sabila. Sabil itu jalan, jalan. Jalan itu ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Di jalan yang baik itu adalah jalan Allah lah, sabilullah. Jadi kita sebut sabilullah, ataupun sabili rabbik, sabilu rabbik, jalan Tuhan kamu. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita mengajak manusia ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbik, menyerulah kamu, hendaklah kamu berseru, menyeru ataupun berdakwah ke jalan Tuhan kamu. Kita disuruh pilih jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru ke jalan Allah, itu jalan kebaikan. Jalan Allah ini tentulah jalan yang baik. Jalan yang tak baik itu ialah jalan syaitan lah. Sabilu syaitan, jalan syaitan. Syaitan itu mengarahkan manusia kepada jalan-jalan yang tidak baik. Baik itu bila kita sebutkan apa saja yang dilakukan ke jalan Allah itu adalah perkara-perkara yang baik. Misalnya kita sebut tentang infak. Infak itu ke mana? Ke jalan Allah, itu infak yang baik, infak fi sabilillah. Sebut infak, bila sebut infak ni, bila Quran sebut infak itu infak fi sabilillah, infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nisbah jalan maka adalah pada ayat ni. Maksudnya nisbah jalan pada ayat ini. Apa yang maksudkan jalan pada ayat ini? Ya, itu dia tafsirkan. Adalah pada ayat ini Tuhan menerangkan kepada kita bahawa orang-orang kafir itu bawaannya, jalan dia lah, jalan yang dia pilih itu, gaya hidup dia, tingkah laku mereka seperti kelakuan binatang-binatang an'am. Dia kata binatang-binatang seperti al-an'am lah. Dalam Quran itu kita buka ada satu surah nama surah Al-An'am, surah yang ke-6 di dalam Al-Quran, surah Al-An'am. Kita buka Quran itu surah pertama, surah tentulah Fatihah. Al-Fatihah, nama Fatihah surah pembuka. Kita pergi surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Panjang surah-surah awal, surah-surah awal Quran ni panjang-panjang. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Kalau tuan-tuan boleh hafal 286 ayat ke hebat. Baca kuliah apa kadang-kadang bertukar lagi kita kadang. Itu ada orang buat cerita ni. Ada satu cerita di satu tempat ni, dia ada sambutan Maulid Rasul. Bila buat sambutan Maulid Rasul ni, ramailah orang datang. Hari tu dijemput tuan qadi daerah ceramah. Qadi daerah mana tak payah sebutlah kan. Cerita ni ustaz saya dulu cerita masa sekolah. Betul tak betul pun tak tahu lagi. Tapi cerita ni boleh buat iktibar jugalah. Bila tuan qadi datang maghrib, masuk waktu maghrib, imam ni imam kampung lah. Imam kampung, imam tu imam kampung, tak adalah kelulusan kan, tapi dia boleh baca. Dia lah yang paling layak situ. Bila naik maghrib tu, dia pun minta tuan qadi jadi imam. Tuan qadi tak nak, tuan qadi tolak dia. Lawa tolak lah, kali dia kena naik juga. Duduk depan baca Fatihah ada ketar, Tok Qadi ada depan kan. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin tu ketar, tak jadi waladhdallin, waladdallun. Tuan Qadi duduk belakang pun tambah amun. Saya tak tahu lah cerita betul tak betul. Kena cerita kadang kita di apa tak boleh nak kata juga. Kadang-kadang surah yang kita biasa baca pun kita boleh lupa. Ada masa betul lah, sifat manusia ni memang kita tak dapat lari, lupa lah. Hafiz pun lupa juga. Ada baru ni saya tengok orang hantar WhatsApp satu. Dia ni hebat seorang Hafiz. Dia kerja unit penerbangan PDRM. Mungkin tuan-tuan ada terima ke Ustaz. Dia sekarang ni tengah buat PhD dalam Usuluddin dengan satu lagi bidang engineering kalau tak silap saya. Dari degree pun dia gabung dua bidang pengajian tu. Master pun dia buat dua. Memang hebat. Dia ni Hafiz. Sebelum dia masuk polis tu Hafiz. Ada satu masa dia cerita, dia ikut isteri dia pergi Sogo kot, shopping komplek, pergi Sogo beli barang. Ada tengok perempuan seksi pakai kain terbelah. Dia tengok, dia kata bukan dia tengok lama, tengok kali kedua, tengok tu astagfirullah, istighfar. Dia kata lepas tu hilang 5 juzuk. 5 juzuk hilang Jadi ayat Quran ni Nabi sebut dia macam kuda liar. Jadi kalau kita tidak melazimi ini boleh lupa. Dan surah-surah yang kita baca kita biasa, tapi ada masa lupa. Tu sifat kita lah, nak buat macam mana.
Panjang-panjang ayat Quran ni. Kalau ayat Quran ni kalau kita tak boleh hafal pun, maksudnya melazimi membaca itu, tu satu perkara yang boleh menguatkan jiwa kita, memperteguhkan akidah kita. Ayat Quran ni adalah satu proses kita tazkiyatun nafs. Itu kita membersihkan jiwa kita melazimi dengan qiraatul Quran ataupun tilawatul Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab apa kita baca Quran ni, kita sebut nama Allah, kita zikrullah kan. Zikrullah sentiasa membaca. Bila kita sentiasa membaca, maksudnya kita sentiasa ingat Allah dan kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada amalan itu sebutkan sebagai amalan tazkiyatun nafs, maka ia juga amalan at-taqarrub ila Allah, itu kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bila kita dekat diri kita dengan Allah, Allah semakin suka. Semakin kita dekat, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin kita dekat, semakin kita dekat dengan Allah, dekat dengan kita. Begitulah juga dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Ini sebuah jalan, maka adalah pada ayat ini Tuhan menerangkan kepada kita bahawa orang-orang kafir itu bawaannya seperti kelakuan binatang-binatang yang sebut Al-An'am tadi, bahkan lebih-lebih lagi sesat daripada An'am kerana beberapa jalan ataupun kerana beberapa sebab. Dia kata kenapa orang-orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah ataupun orang yang memilih laluan hidup yang salah, laluan yang berbeza dengan laluan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau orang pilih laluan dia yang luar daripada syarak, dia terkeluar daripada landasan syarak, maka dia telah pilih laluan yang sesat. Laluan yang betul itu adalah laluan agama. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus. Ini jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah sebutkan wa anna hadhihi mustaqim, wa anna hadza mustaqima. Bahawa inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutlah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, janganlah ikut jalan-jalan yang lain. Banyak jalan lah. Selain daripada jalan disebutkan as-sirat al-mustaqim itu, jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus itu, maka jalan-jalan lain bukan jalan Islam lah. Bukan jalan Allah, itu bukan jalan Islam lah. Laluan yang dipilih itu adalah laluan-laluan yang sesat dan menyesatkan. Orang kadang satu dia ada sesat, lepas tu menyesatkan lagi tak? Itu sifat manusia kadang dia bukan jadi dia sesat, orang lain pun disesatkan. Itulah yang kata dhalla wa adall, sesat lagi menyesatkan. Allah sebut dalam beberapa istilah sesat yang nyata, dhalla mubina, sesat yang nyata. Memang sesatnya lah, memang betul-betul sesat. Tak, memang tak kata sesat nyata macam mana. Tak, ada makanan baik, dia pilih makanan buruk. Tak, makanan yang boleh sihat tubuh badan, perkara-perkara yang menyihatkan tubuh badan manusia, dia pilih makanan-makanan yang merosakkan badan. Tahu, kena dadah, arak, semua makanan-makanan ataupun minuman yang merosakkan tubuh badan. Ketum, pil kuda, banyak. Banyak. Kalau tengok TV hari-hari ada tangkapan. Itu yang dapat tangkap lah. Yang tak dapat tangkap banyak lagi. Tak? Itu manusia ni memang kalau sesat tu sesat, memang sesat yang nyata. Dah. Sesat nyata orang apa gila ketum tu macam tu. Dia test di ikan dulu. Dia test di ikan. Dah.
dia masuk apa sunlight tu. Sunlight kita basuh pinggan tak? Dia masuk sunlight tu. Masuk ikan. Masuk ikan agak dos lebih mati ikan. Oh dia kata ni tak boleh, dia kata kita pun jalan. Kurang sikit dos ya. Kurang sikit ikan pening-pening. Yang ni okey dia kata. Ni cakeroy. Istilah sana belah Kedah sebut cakeroy. Pening-pening dia kena pun pening-pening sikit tu kata sesat yang nyata, dhalla-dhalalan mubina. Sesat dhalla-dhalalan ba'ida, sesat yang sejauh-jauhnya. Sesat ni kalau sesat agama ni kena orang payah patah balik sesat dalam apa, dalam kehidupan. Sesat jalan ni boleh cari patah balik. Ada ways sekarang pakai boleh patah balik. Cuma kadang-kadang pusing jauh sikit jalan kita tak pernah pergi mana-mana ni sampai juga. Kadang-kadang orang sesat agama ni payah kan. Payah nak patah balik sesat dalam kehidupan. Kerana berapa sebab kenapa mereka ini sesat jalan mereka. Pertamanya dia kata dia buat perumpamaan dengan binatang ternakan ini. Pertamanya binatang-binatang itu menurut ia akan ajaran gembalanya. Itu sebab apa kata ulaika kal an'am, itu balhum adall. Ataupun dalam ayat ini inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Sebab apa jalan yang mereka pilih ini lebih sesat daripada binatang ternakan. Kerana binatang ternakan ni dia ikut juga tuan dia. Tuan dia tarik tali ikut. Jarang lembu apa ni dia memberontak dia ikut tuan dia, kecuali masa nak kena sembelih itu dia pun tahu nak kena sembelih tak. Dia pun tahu nak kena sembelih. Tapi kalau keadaan biasa dia tuan jalan. Jalan. Dulu saya ingat masa sekolah rendah duduk kampung lagi. Masa tu saya ingat tahun 70-an masa tu saya sempat lagi tengok di Kedah itu dia orang pakai, dia panggil tenggala bajak sawah tenggala tu dia tarik dengan kerbau. Jadi orang kampung ni yang guna dia bajak sawah dia ni, sekarang ni semua pakai mesin tabur baja pakai drone Saya balik kampung itu, kampung handai lah tabur baja pakai drone. Tak main dah biasa-biasa ni ini bukan biasa-biasa. Dulu dia pakai manual tarik dengan kerbau. Jadi bila tuan dia suruh jalan dia faham. Orang sana, orang kampung saya dia kata apa, dia suruh kerbau jalan cah paling sok. Cah paling sok tu jalan lah. Kerbau tu faham masa jalan. Manusia kadang dibagi tahu berpuluh-puluh kali tak dengar. Tak. Bagi tahu puluh-puluh kali. Bagi tahu kuarantin jangan keluar, dia keluar juga. Habis satu negeri. Si bergangga saya dekat dengan kampung saya, tak jauh. Kalau tak berani balik Kedah. Menapoh tu dekat dengan tempat saya Jitra. Berapa kilometer ya. Kampung saya dalam 10 kilometer lebih dekat. Itu manusia tu kata. Dia tak faham. Orang bagi tahu peraturan tegang macam ni. Bukan tak boleh baca, boleh baca. Bukan tak faham. Tapi tak ikut. Tak. Betul lah, bila faham tak ikut ni memanglah lebih sesat daripada binatang. Binatang ni tak ada akal, tak apalah. Kalau dia tak ikut pun memang patutlah. Dia tak pernah masuk sekolah tadika apa, tak pernah masuk. Dia tak dapat tarbiyah macam manusia. Binatang dia tak kena tanggungjawab itu, tanggungjawab agama. Tak. Tanggungjawab apa-apa tanggungjawab memang dia tak ada. Hidup macam tu ya. Sampai masa mati lah. Bila mati itulah
hayat hidup dia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ni dia hidup ada peranan, ada tanggungjawab dia. Maka manusia mestilah ikut peraturan yang telah ditetapkan. Apatah lagi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peraturan yang Allah bagi pada manusia, syariat yang kita sebut sebagai syariat, itulah hukum agama ni, peraturan agama ni bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ada kesan apa-apa, kan? Syariat itu memang untuk kebaikan manusia. Kalau manusia dia ikut, dia akan selamatlah, bahagialah dunia dan akhirat. Bersalahan mereka itu kerana mereka itu orang yang seperti Al-An'am, orang yang memilih jalan yang sesat, orang yang kafir, orang yang engkar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka mereka itu lawan akan Tuhan mereka. Manusia ni lawan Tuhan, tidak bersyukur kepada Allah, engkar kepada Allah. Itu Allah telah sebutkan dalam surah Al-Adiyat misalnya. Wa innahu ala rabb innal insana li rabbih lakanud. Itu sifat manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bersyukur ni kufurlah kepada Allah, tidak menurut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu bersifat ingkar. Sebab itu istilah Al-Quran juga gunakan amar ma'ruf nahi munkar, buat baik, buat perkara yang suruh, tegah perkara mungkar. Tapi kadang-kadang manusia itu dia buat mungkar. Yang mungkar itulah, sifat mungkar itulah lawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih besar lagi ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik Allah itu, mensyirikkan Allah itu memang betul-betul lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dosa lain diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah menghendaki, kecuali dosa syirik. Itu Allah telah sebutkan dalam Quran. Syirik ini adalah satu perkara yang paling zalim. Innasyirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling dahsyat sekali ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya syirik, innasyirka la zulmun azim, satu kezaliman yang amat dahsyat. Tak ada perkara yang lebih zalim daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak sebut bunuh orang itu sebagai suatu perbuatan paling zalim. Memang zalim bunuh orang ni, tipu orang, menganiaya orang, itu semua perbuatan zalim. Zalim zalim melampau. Tak sifat manusia innal insana la yatqa. Manusia itu bersifat melampau. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguhnya kami bangkitkan, kami utuskan kepada setiap umat itu seorang rasul. Sebelum sampai kepada Rasulullah itu banyak Allah utuskan rasul yang silih berganti, sehinggalah diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah sebutkan, sesungguhnya kami telah utuskan kepada setiap ummah, setiap kaum itu seorang rasul. Apa tugas dan peranan rasul ini? Iaitu mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, an'budullah wajtanibut taghut, menjauhkan perbuatan taghut, menjauhkan taghut. Dan taghut ini antara yang ditafsirkan oleh para mufassir, ulama-ulama tafsir, maka mereka mentafsirkan antaranya ialah yang dikatakan taghut itu ialah berhala, al-awsan, berhala-berhala, al-wasaniyah, keberhalaan. Berhala itu orang sembah berhala, itulah satu perbuatan taghut yang menzalimi, suatu perbuatan yang zalim, menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, zalim kepada Allah. Allah tak suruh sembah taghut, sembah berhala, tapi mereka sembah berhala. Itu satu perbuatan yang betul-betul mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah mencipta manusia, tapi manusia tidak bersyukur, dia lawan balik Allah Subhanahu Wa Taala.
Keduanya, an'am itu tahu beza akan yang membuat baik kepadanya daripada yang membuat jahat kepadanya. Binatang ni dia tahu beza ke? Siapa buat baik ya? Kat dia. Tak? Kadang-kadang dia binatang ni dia tahu. Macam kucing lah kat rumah. Kucing kan kita bela tu, dia boleh tahu siapa dalam rumah tu suka kat dia, siapa tak suka. Tak? Dia kucing, dia ada naluri kan. Makhluk yang dicipta oleh Allah ni dia tahu, dia ada naluri dia. Walaupun dia tak sekolah tapi naluri perasaan ni ni ada semua pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah tidak jadikan apa-apa di atas muka bumi ni secara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu doa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Allah ya Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini semua ini, apa yang ada di atas dunia ini adalah sia-sia. Maka peliharalah kami, subhanaka maha suci Engkau. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku. Faqina azabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Maka dalam ayat ini sebut tentang bagaimana ciptaan Allah itu tidaklah sia-sia. Penciptaan Allah itu, apa yang cipta Allah itu melambangkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut dalam ayat itu dengan kalimah subhana. Subhana itu menunjukkan maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah. Menunjukkan tentang sifat takjub, kekaguman terhadap ciptaan Allah. Itu kita buka dalam surah Al-Isra yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa itu ila Sidratil Muntaha, ke Sidratul Muntaha. Dimi'rajkan, Isra dan dimi'rajkan dalam satu malam. Teknologi manusia hari ini tak dapat lagi menandingi maka dan tidak mampu, bukan tak dapat tak akan mampu untuk menandingi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu mudah bagi Allah, kun fayakun. Isra Mi'raj itu berlaku satu malam. Sebab itu bagi orang kafir benda ini tidak masuk akal bagi mereka. Sebab apa? Mereka tidak beriman. Orang beriman je boleh terima tentang Isra Mi'raj. Berlaku satu malam, esok turun balik. Pagi esok dah sampai ke Masjidil Haram. Jauh perjalanan. Pada masa itu memang kalau tengok secara mata kasar memang tak logik lah. Perjalanan dengan unta daripada Mekah ke Palestin itu, ke Masjidil Aqsa di Palestin tu, naik unta itu dia akan ambil masa 8 hari. Akan ambil masa 8 hari. Sebab itu orang musyrik kata ini satu perkara yang tidak masuk akal. Tapi orang beriman seperti mana Sayyidina Abu Bakar diterima. Sebab itu Nabi sebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Bila Abu Jahal tanya Abu Bakar, kamu percaya ke ni cerita sahabat kamu ini di Isra dan di Mi'rajkan? Jadi Abu Bakar kata, kalau itulah yang disampaikan oleh Muhammad ini, innil asaddaqu mimma huwa ab'ad min zalik. Kalau lebih daripada itu pun aku percaya, lebih jauh daripada itu pun aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Inilah iman Abu Bakar, kehebatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah melalui proses tarbiyah daripada Nabi secara langsung. Manusia ni kadang dia tak boleh beza orang buat baik kepada dia, kadang-kadang dia balas dengan buruk.
Binatang ni dia faham siapa yang buat baik pada dia, siapa yang buat buruk buat tak baik pada dia. Bersalahan mereka itu kerana mereka itu tak tahu beza akan buat baik Tuhan dan membuat jahat syaitan. Maksud jalan-jalan baik yang ditunjukkan oleh Tuhan itu, dia tak boleh nak beza lagi dengan jalan buruk yang telah ditunjukkan oleh syaitan, laluan-laluan syaitan, sehingga akhirnya manusia tak mempedulikan lagi apa yang baik, apa yang buruk. Kadang-kadang tak boleh nak beza. Bukan tak tahu. Bukan tak tahu baik buruk. Manusia ni Tuhan bagi akal. Dia boleh tahu apa yang baik, apa yang buruk. Tetapi nafsu dia kalah. Kalahlah dengan tarikan dunia, dengan kejahatan. Tambah lagi dengan godaan syaitan. Syaitan memang siasa cari jalan untuk menyesatkan manusia, merosakkan manusia. Syaitan ni dia kerja tak ada cuti, tuan-tuan. Kita banyak cuti kita kerja banyak cuti Malaysia ni entah ke negara paling banyak cuti untung, tuan-tuan banyak tu cuti. Raya Cina, raya kita, raya Hindu. Tahun baru Cina, depa Bali, raya haji, raya puasa, Isra Mi'raj, awal Muharram, Maulid Rasul, hari kebangsaan, hari Malaysia. Ni dekat hari Malaysia pula kan. Semua cuti pula. Banyak cuti ada cuti semayang orang perempuan cuti semayang orang lelaki tak ada cuti semayang. Lagi hidup, lagi sihat akal, sihat akal walaupun tubuh tak sihat. Sembahyang itu tetap wajib dilaksanakan. Itu Allah telah sebutkan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagaimana Allah telah menyebutkan mereka itu, mereka yang Allah telah sebutkan tentang sebelum itu ayat tentang ulul albab. Ulul albab ini orang yang berakal, orang yang bijak, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal untuk memikirkan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu allazina yazkurunallah, orang yang ulul albab ini mereka ingat Allah. Dan ulama mentafsirkan, Qutubi misalnya, Tabari sama mentafsirkan, Imam Ibn Abbas mentafsirkan allazina yazkurunallah, iaitu orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudkan mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qiyamah, dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Baring atas lambung ada disebut dalam junub ini, di sisi kita, iaitu berbaringlah. Maksudnya ditafsirkan oleh ulama tafsir secara khusus merujuk kepada solat. Jadi solat ini kalau kita sihat, mampu dalam keadaan berdiri, qiyam. Itu sebut wa aqimus solah, dirikanlah solat kan. Itu simbol lah. Walaupun tafsiran wa aqimus solah itu lebih jauh lah daripada itu Bukan sekadar semata-mata kita berdiri, tapi mendirikan solat itu sekali dengan hati-hati kita. Wa qu'uda, kalau tak boleh berdiri, tak mampu, duduk. Duduklah. Kita tak sihat, datang surau, bawa kerusi. Bawa kursi, letak. Masa datang tu kita boleh jalan ke cuma nak berdiri lama tak boleh takbir tu kena berdiri dululah. Kena berdiri dulu, lepas tu baru duduk. Jangan duduk terus.
Berdiri dulu. Jalan tadi boleh. Duduk tu. Takbir lah dulu. Baru duduk. Kalau tak mampu lagi, dalam keadaan berbaring, sehingga ke akhirnya dengan isyarat mata kita masih lagi wajib. Tapi orang kita ni dia banyak cuti masa mana? Masa masuk hospital. Cuti semayang terus. Sebab masalah kefahaman, tak faham. Payah, dia kata payah lah, memanglah sakit, memanglah payah. Azan azan saya bagi laluan sila. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Allah. Allah. Cerita tentang apa sakit tadi. Sebab tu kadang-kadang orang dia tak faham. Sakit ni Allah bagi sakit ni sebagai satu ujian kepada manusia. Adakah dengan sakit tu kita masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Nah,
Dia orang kalau keadaan sakit tu dia masih ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Allah mengangkat kedudukan mereka. Ya, Allah angkat. Sakit ni satu kifarah. Allah bagi. Apa maksud kifarah? Itu satu penghapusan dosa. Allah nak menghapuskan dosa kita dengan sakit. Bila sakit kita sebut apa? Allah. Dah sakit dah. Allah, demam ni kita. Baru demam ni baru boleh sebut Allah. Tak demam ni susah sikit sebut. Sebut Allah itu zikir. Kita sebut Allah, maka sebutan nama Allah itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Zikrullah, sebut nama Allah. Sihat ni payah nak sebut sakit sebut Allah. Sakit bunyi Allah macam tak ikhlas sebut Allah itu ujian. Allah bagi suatu perkara tu sakit dan sebagainya, senang, sihat, semua ujian. Sihat tu ada ke ingat Allah, sakit ada ingat Allah juga. Maksudnya kita ni ingat Allah ni dalam keadaan sakit, sihat, semua kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kafarah, satu kafarah itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wal ladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan menghapuskan kejahatan mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Allah akan hapuskan kejahatan dan kesalahan mereka. Dan juga Allah memberikan ganjaran atau pembalasan, wala najziyannahum. Allah memberikan ganjaran di atas kebaikan apa yang telah mereka lakukan. Sama dengan kita tengok iktibar yang kita boleh ambil daripada COVID-19 ni. COVID-19 ni, bila berlaku COVID-19 ni habis tutup tuan-tuan. Termasuklah kelab malam. Paling rancak sekali belah malam ni kelab malam lah. Nama pun kelab malam. Kalau tak ada kelab siang. Kegiatan-kegiatan itu habis berhenti sampai sekarang tak boleh buat ke. Tapi ada juga orang buka manusia dia tak kira naluri nak berhibur, nak dapatkan duit, dia tak kira walaupun dengan cara yang haram. Banyak sebenarnya bila berlaku ni baru banyak orang ingat Allah. Orang kembali kepada fitrah. Bagus. Masa COVID, masa PKP itu tak boleh pergi mana. Saya ingat khatam Quran banyak kali juga. Sebab tak boleh pergi mana, sonok juga. Tak boleh pergi mana. Walaupun kadang-kadang kita rasa jemu duduk rumah. Apa itulah, nak buat macam mana. Allah nak bagi penyakit ni senang. Allah nak hilangkan hari ni juga boleh hilang. Kalau Allah nak hilangkan COVID-19 ni, esok juga boleh hilang. Sebab itu semua mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia menghendaki sesuatu cukup bagi Allah kun fayakun. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah ni hanya pada kun fayakun, cukup. Boleh berlaku apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kena berusaha. Kita berusaha manusia bersungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang usaha kita yang bersungguh-sungguh itu belum tentu berhasil. Kita merancang, kita kata saya punya ini, kita punya strategi yang paling baik, mesti berjaya punya. Mesti berjaya sebut itu takbur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Allah telah ajar, Allah telah tegur Nabi, jangan kata aku esok. Jangan kamu kata sesuatu itu inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan buat esok. Tapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala illa ayyasha Allah. Sebab tu suruh buat insya-Allah. Kita ni apa sahaja yang kita buat janji dan sebagainya, mestilah orang Islam ni
Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah disandarkan dengan insya-Allah. Baru betul lah dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha macam mana pun kalau tak izin Allah tak berlaku. Sudah tentulah kita mesti berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kejayaan ke atas apa yang kita lakukan. Cukup dulu aku kita sambung lagi dalam kuliah akan datang. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.